Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bertemu lagi kita untuk minggu yang keempat. Kita masih lagi dalam LA1, Apply Circuit Design. Okay, kalau minggu-minggu sebelum ni kita dah belajar pengenalan elektrik elektronik. Okay. Minggu kedua dan ketiga itu kita dah belajar kuantiti asas elektrik. Jadi minggu ni kita akan sambung lah dengan topik terakhir dalam LA1 ni, Apply Circuit Design. Okey, untuk minggu ni kita akan belajar hukum Ohm. Okey, hukum Ohm ni sebenarnya kita dah ada sentuh sikit dalam minggu yang kedua itu, untuk pengiraan nilai voltan, arus dengan rintangan. Jadi minggu ni kita akan tengoklah asal-asal mana hukum Ohm, dan kita akan buat banyak latihan lah untuk topik ni. Okay, jadi semua pelajar saya minta sediakan kalkulator lah, kita dapat kira sama-sama, okay, supaya kita lebih senang faham. Okay, untuk hukum Ohm ni saya pecahkan kepada empat topik utama untuk kita senang tengok. Mula-mula sekali kita tengok pengenalan dia, hukum Ohm tu apa. Yang kedua kita akan masukkan formula hukum Ohm. Lepas tu kita akan buat contoh, dan last sekali kita adakan sedikit latihan lah untuk memahirkan dalam pengiraan. Okey, mula-mula sekali kita tengok pengenalan. Okay, hukum Ohm ni apa? Okay, hukum Ohm ialah hukum yang paling asas dan penting dalam teori elektrik. Okay, dalam hukum Ohm menyatakan bahawa arus pada 1 liter yang lengkap adalah berkadar terus dengan voltan dan berkadar songsang kepada rintangan liter tersebut. Okay. Hukum Ohm menyatakan arus dalam 1 liter yang lengkap ni akan berkadar terus dengan voltan dan berkadar songsang dengan rintangan. Okay, itu tafsiran dia. Okey, bagi maksud pernyataan tadi ni, nilai arus yang mengalir dalam liter tersebut adalah bergantung kepada nilai voltan liter. Okay, dengan syarat rintangan dia adalah tetap. Okay, kita biarkan rintangan tetap. Jadi nilai arus akan bergantung kepada nilai voltan dalam liter tersebut. Okey, hukum Ohm inilah orang yang mula mengeluarkan hukum Ohm. Nama dia Dr. Joseph Simon Ohm. Okay, nama dia pun ada Ohm sini. Okey, teori asas dia cakap apa? Hukum Ohm menyatakan bahawa arus I yang mengalir melalui beban berkadar terus dengan voltan V yang merentasi beban dan berkadar songsang dengan rintangan beban tersebut dengan syarat suhu adalah tetap. Okey, ini adalah kata-kata daripada Dr. Joseph Simon Ohm. Okey, seterusnya kita tengok graf ni. Okay, graf ni ditunjukkan voltan, voltan melawan dengan arus. Okay. Voltan melawan dengan arus. Okay, dengan syarat A berkadar tetap sini. Okay, hubungan dia, formula yang kita menggunakan sebelum ni, V sama dengan IR. Ini adalah formula asas untuk hukum Ohm. Okay, V sama dengan IR, di mana I adalah arus, V adalah voltan, dan R adalah rintangan. Maksud dia daripada formula ni nanti, untuk kita carikan arus, kita jadikan I sebagai tajuk. Kalau kita nak cari rintangan, kita jadikan R ni sebagai tajuk. Okey, ni segitiga yang biasa tengok lah untuk hukum Ohm. Okey, yang kat atas ni adalah V, yang sebelah kiri ni I, yang sebelah kanan R. So kalau kita tengok sini, kita nak dapatkan nilai V kat atas ni, kita ambil I darab dengan R. Okey, kita untuk dapatkan V sama dengan IR ni, darab sebelah-sebelah IR. Okey. Sekarang untuk dapatkan I, masih segitiga yang sama, kedudukan yang sama, V kat sini, R kat sini. So yang ada kat sini I.
Jadi I sama dengan V per R. Kita ambil ni V bahagi dengan R. Okay, untuk dapatkan rintangan, okay, R ni yang kosong ni R. Okay, R sama dengan, tengok keadaannya V kat atas, I kat bawah. Jadi R sama dengan V bahagi dengan I. Okay, ni rumus-rumus basic yang kena ingat lah untuk peringkat awal ni. Okey, seterusnya contoh yang pertama. Okey, untuk contoh pertama ni, bagaimanakah cara untuk menggunakan hukum Ohm bagi menyelesaikan pengiraan mencari nilai arus I, voltan V dan rintangan R dalam liter elektrik? Okey, sekarang kita nak memaksimumkan penggunaan hukum Ohm ni. Okey, bagi kita mahir buat banyak-banyak. So, untuk contoh yang pertama ni, kirakan nilai arus yang mengalir dalam 1 liter yang voltanya ialah 25 volt dan rintangan dia 5 ohm. Okey, maklumat yang kita ada kat sini, kita ada nilai V, voltan, dan kita ada nilai rintangan R. Jadi, kita dapatkan cari nilai arus. Okey, ingat lagi tak macam mana ni formula untuk arus? I sama dengan, okey, baik, I sama dengan V bahagi dengan R. Okey, rujuk balik yang rumus tadi. Okey, arus sama dengan voltan bahagi dengan rintangan. Okey, ni adalah step-step penting bila kita dapat je soalan, tak kira soalan apa pun, macam mana kita nak selesaikan. Mula-mula sekali kita kena pasti formula apa kita nak pakai. Tapi kalau hari ni tak ada masalah lah, memang kita akan pakai hukum Ohm je. Nanti kita belajar lagi banyak pengiraan, kita kena pasti formula apa kita nak guna. Formula yang maklumat dia ada dalam soalan. Okey, yang kedua, kita kumpulkan data-data yang diberi soalan. Kalau untuk soalan tadi, macam saya cakap, dia diberikan voltan dengan rintangan. Okey, formula dah kena pasti formula apa nak guna. Lepas tu data pun kita dapat. Last sekali kena tahu macam mana nak guna formula. Ini pun masalah ni, nak guna formula macam mana. Okey, jadi untuk yang soalan tadi, I sama dengan V bahagi dengan R. So kita masukkan nilai V sama 25 volt dan R sama dengan 5 ohm. Jadi tolong bagilah 25 bahagi dengan 5 dapat dengan 5 ampere. Okey, jadi arus untuk liter tadi adalah 5 ampere. Ampere ni kena ada. Kalau tak tulis ampere pun, tak 5A pun tak apa. Jangan letak 5 je tanpa unit kat sini. Unit adalah penting untuk dalam pengiraan elektrik ni. Okey, contoh kedua dah ada jawapan kat situ. Tapi kita tengok macam mana buat contoh kedua ni. Apakah kesan kepada nilai arus jika voltan 25 volt diubah kepada 50 volt dengan membiarkan rintangan tetap pada 5 ohm? Okey, sambungan pada soalan tadi, kita masih nakkan nilai arus. Kalau tadi 25 volt, sekarang kita naikkan kepada 50 volt. Okey, masih pakai formula yang sama. Okey, I sama dengan V per R. So, kita masukkan nilai V sama dengan 50 dan R sama dengan 5. Jadi, bila dinaikkan daripada 25 volt kepada 50 volt, arus kita akan menjadi lebih tinggi. Okey, akan menjadi 10 ampere. Okey, dia berkadar terus dengan voltan, berkadar terus dengan arus. Okey, makin tinggi voltan, makin tinggi arus, dengan syarat kita tetapkan nilai pelintang. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Okey, sebelum soalan tadi juga, apakah pula kesan kepada nilai arus, masih arus lagi, jika voltan yang asal tadi 25 volt digandakan 500 kali. Okey, voltan 25 volt kita gandakan 500 kali dengan membiarkan rintangan tetap pada nilai 5 ohm. Okey, rintangan masih lagi 5 ohm, kita gandakan voltan ni. Formula sama, V sama dengan IR. Jadi V kita gandakan, kita darab dengan 500 bahagi dengan R. Jadi 25 ohm darab dengan 500 bahagi dengan 5. So kita akan dapat kat sini 2500 ampere. Okey, kalau kita tengok balik, nilai arus dia masih berganda 500 kali. Sebab voltan masukkan kita gandakan 500 kali. Okey, dapat Kita pergi ke contoh seterusnya. Okey, contoh yang keempat.
Okey, contoh yang keempat. Kirakan nilai arus jika nilai rintangan ditambah daripada 5 ohm kepada 10 ohm dengan nilai voltan 25 volt dibiarkan. Okey, maknanya kita masih kekalkan nilai voltan asal tadi 25 volt. Cuma nilai rintangan R kita tambahkan daripada 5 ohm kepada 10 ohm. Okey, I sama dengan V bagi dengan R. So, masukkan nilai voltan 25 volt dan perintang 10 ampere. Okey, jadi jawapan dia 2.5 ampere. Okey, 2.5 ampere. Apa dia note kat sini? Okey, nilai arus akan berkurangan dengan pertambahan nilai rintangan lita. Okey, bila kita naikkan rintangan, arus akan berkurang. Kalau tadi kita naikkan voltan, arus pun akan naik juga. Okey, dalam erti kata lain, arus berkadar sonsang dengan rintangan. Okey. Yang ni kita dapat nampak lah. Arus dia akan berkadar terus dengan voltan. Maksudnya makin tinggi voltan, makin tinggi arus. Tapi dia berkadar sonsang dengan rintangan. Maksudnya arus makin berkurang bila rintangan dinaikkan. Okey, bila rintangan turun, maksudnya arus akan naik. Dia akan berkadar sonsang. Okey, untuk contoh yang terakhir, contoh yang kelima. Apa pula kesan kepada nilai arus jika rintangan 5 ohm tadi kita gandakan 500 kali dengan membiarkan voltan pada nilai 250 volt. Okey. Nilai voltan kita gandakan 500 kali. Okey, rumus sama juga. I sama dengan V bahagi dengan R darab dengan 500. V diberi 250. Jadi 250 bahagi dengan 5 darab dengan 500 kali. Kita akan dapat 0.1 ampere sahaja. Okey, 0.1 ampere. Semakin tinggi rintangan, semakin rendah nilai ni arus. Okey, kalau tak ada masalah, kita tengok pada latihan lah. Okey, ada beberapa soalan latihan. Okey, cuba salin dulu soalan ni dan cuba jawab. Okey, step dia kita kena pasti rumus apa kita nak pakai. Lepas tu data apa yang diberikan dalam soalan. Okey, yang nanti akhir sekali tahu macam mana kita guna rumus tu. Okey, untuk soalan yang pertama, satu pembakar roti yang disambungkan kepada bekalan 240 volt mengambil arus 6 ampere. Okey, voltan bekalan 240 volt mengambil arus 6 ampere. Kirakan nilai rintangan pemanas roti tersebut. Diberikan V dan I. Yang kita nak dapatkan nilai rintangan R dia. Okey, untuk soalan yang kedua. Kira nilai voltan yang dapat mengalirkan arus sebanyak 32 ampere melalui perintang 3.5 ohm. Okay, yang diberi sekarang arus 32 ampere dan perintang 3.5 volt. 3.5 ohm. Yang kita nak dapatkan sekarang, kita kirakan nilai voltan. Okay, nilai V dia. Okey, dah soalan yang ketiga ni. Satu jana kuasa mengeluarkan voltan sebanyak 240 volt. Berapakah nilai arus yang mengalir jika jana kuasa tersebut disambungkan pada 1 liter yang mengandungi beban 20 ohm? Okey, cerita dia panjang. Tapi sebenarnya maklumat yang kita ada kat sini, kita ada voltan 240 volt dan nilai rintangan R sama dengan 20 ohm. Jadi kita nak dapatkan nilai arus dia. Okey, kalau dah siap. Okey, kita tengok pula soalan yang keempat. Okey, soalan keempat. Kirakan nilai arus di dalam 1 liter yang mempunyai 3 volt dan nilai rintangan 15 ohm. Okey, yang diberi sini kita nak kirakan nilai arus. Diberi voltan V sama dengan 3 volt dan rintangan R sama dengan 15 ohm. Okey, saya dapatkan nilai arus.
Okey, contoh yang kelima. Hitung nilai susuk voltan yang merentasi beban jika perintah yang digunakan bernilai 470 ohm dan arus yang mengalir bersamaan 25 mili ampere. Okey, kita nak cari nilai voltan. Okey, maklumat diberikan nilai perintang. Okey, rintangan R sama dengan 470 ohm dan arus mengalir bersamaan 25 mili ampere. Okey, 25 mili ampere. Okey, dan soalan latihan yang terakhir. Kirakan nilai arus yang mengalir di dalam liter jika rintangannya ialah 10 ohm dan voltan bekalan ialah 15 volt. Okey, rintangan 10 ohm dan voltan bekalan 15 volt. Kirakan nilai arus. Okey, kita akan dapat satu nilai arus kat sini. Seterusnya, kirakan pula nilai arus jika rintangan ditukarkan kepada 10 kilo ohm. Okey, yang asal 10 ohm. Bila dapat jawapan, kita kira pula bila rintangan ditukarkan kepada 10 kilo ohm. Okey, ambil masa dulu untuk buat soalan ni. Nanti kita tengok macam mana jawapan dia. Sama tak dengan buat. Okey, kita tengok penyelesaian untuk soalan yang pertama. Okey, rintangan R sama dengan V bahagi dengan I. Okey, formula asas kita sama, V sama dengan IR. Jadi R sama dengan V bahagi dengan I. Jadi 240 bahagi dengan 6. Okey, 240 volt bahagi dengan 6 ampere. Kita akan dapat rintangan dia untuk soalan pertama 40 ohm. Okey, untuk soalan yang kedua, kita nak dapatkan nilai voltan. Okey, V sama dengan IR. Okey, I sama dengan apa soalan tadi? Okey, 32 ampere. Okey, I sama dengan 32 ampere dan R sama dengan 3.5 ohm. Jadi voltan untuk soalan yang kedua adalah 112 volt. Okey, 112 volt. Ini unit kena penting Ni ohm. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Kita nak dapatkan nilai arus. Okey, diberi voltan sama dengan 240 dan rintangan R sama dengan 20 ohm. Jadi 240 volt bahagi dengan 20 ohm, kita akan dapat 12 ampere. Okey, 12 ampere. Okey, seterusnya soalan 4. Masih arus lagi. Okey, arus I sama dengan V bahagi dengan R. Okey, dia beri V sama dengan 3 volt dan rintangan sama dengan 15 ohm. Jadi 3 bahagi dengan 15, kita akan dapat 0.2 ampere. Okey, ampere. Okey, untuk soalan yang kelima. Hitung nilai susuk voltan diberi perintang sama dengan 470 ohm dan arus sama dengan 25 mili ampere. Okey, ingat lagi kan kita belajar tu dulu unit SI tu. Okey, kalau mili maksud dia 10 kuasa negatif 3. Okey, dalam kalkulator tu macam biasa awak tekan 25, ambil EXP. Okey, ambil EXP. Okey, eksponen negatif 3. Okey, untuk mili. Kalau untuk kilo, eksponen 3. Okey, 25 mili darab dengan 470 ohm, kita akan dapat 11.75 volt. Okey, bila kita cari voltan, pastikan ada V kat ujung ni. Jawapan kita volt 11.75 volt. Okey, dan soalan yang terakhir, contoh yang ke-6. Okey, arus diberikan voltan sama dengan 15 ampere, 15 volt dan rintangan sama dengan 10 ohm.
Okey, 15 bahagi dengan 10 kita akan dapat 1.5 ampere. Okey, 1.5 A. Okey, seterusnya nilai voltage masih sama, 15 volt. Okey, cuma rintangan R kita tukarkan kepada 10 kilo ohm. Okey, jadi 15 bahagi dengan 10 kilo ohm sama dengan 0.2 ampere. Okey, macam mana nak tekan 10 kilo ohm ni? 10 eksponen 3. Okey, kalau tadi mili, negatif 3. Okey, kalau kata kilo, 10 eksponen 3. Okey, untuk yang SI unit ni awak kena ingat lah, kalau boleh mega berapa, kalau dia bagi nano, mikro, 10 kuasa berapa. Okey, itu saja kelas kita untuk minggu yang keempat. So, untuk next week, minggu yang kelima, kita akan masuk LA barulah, LA yang kedua, untuk topik komponen aktif dan komponen pasif. Okey, terima kasih untuk perhatian semua minggu ni. Okay, kalau ada apa-apa masalah, boleh PM saya lah. Okey, terima kasih untuk perhatian semua. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.